Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang kita dengar, katanya ada langkah Dubai ya untuk menjatuhkan kerajaan. Yang hangat kita diperkatakan oleh warganet, oleh warga netizen di luar sana, sahabat-sahabat semua. Yang mana hari ini pemimpin-pemimpin ataupun pentaksub-pentaksub lagi fitnah daripada pihak pembangkang menyatakan kononnya mereka akan merayakan tahun baru dengan kerajaan baru ini, sahabat-sahabat semua. Benarkah perkara ini? Benarkah sambutan kerajaan baru akan dilakukan? Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar satu pencerahan daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, tanpa buang masa, saya mau untuk kita bersama-sama ya untuk mendengar pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini, sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama. Utamanya mereka-mereka yang hari ini sudah menjadi kluster mahkamah, mereka yang hari ini sedang disiasat oleh pihak SPRM, yang sedang kelang kabut, tak tentu pasal, utamanya kawan-kawan apa dipanggil, kawan-kawan yang hari ini makan gaji, yang makan upah daripada geng-geng Perikatan Nasional ni, semakin hari semakin gelabah, termasuk ketua pemfitnah Perikatan Nasional Raja Petra yang hari ini mengeluarkan kenyataan yang macam-macam ditambahnya. Padahal semalam kami cuma buat report susulan daripada dapatan tentang 700 juta 700 juta yang telah pun dibelanjakan zaman Muhyiddin. Bila PMX mengumumkan 100 juta untuk periklanan dan sebagainya, mereka bukan main lagi bukan main lagi rancak pembelasan kerajaan Madani, tapi rupanya mereka belanja 700 juta dan ada salah lagi. Kalau tidak, kita tak bagi masa. Kalau tidak, kita tak bagi masa untuk report pasal geng-geng ni, tuan-tuan. Okey, hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, memang ada langkah Dubai ke langkah sumbang yang pasti semua ni semua langkah sumbang kerana semuanya adalah usaha yang membazir masa. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, memang ada rumus, ada kabar angin mengatakan Daim nak belanja sampai 750 juta. Tuan-tuan, Daim ni bukan bodoh. Ini saya nak beritahu. Daim ni bukan bodoh. Dia dah berpengalaman dalam kerja-kerja merompak dan menyamun, tuan-tuan. Jadi hasil samunan ni dia bukan akan kongsi dengan semudahnya. Ini kita faham. Saya nak minta rakyat Malaysia ni guna otak je. Okey, kenapa dia nak belanja sampai 750 juta untuk beli ahli-ahli parlimen kita? Sedangkan kalau pun dia boleh beli, saya dengar dia nak jual tu, dia nak beli sampai, ini cerita lah, ini fitnah ke apa, tak kira lah sampai 50 juta satu MP. Buat apa dia nak belanja sampai 50 juta satu MP, tuan-tuan? Kalau keputusan akhir akan mengecewakan diri. Kenapa saya katakan keputusan akhir akan mengecewakan diri? Pertama, kalau dia bayar 50 juta, dia belanja 750 juta, dia hanya dapat 15 orang. Mereka tetap tak boleh bentuk kerajaan. Mereka tetap tak boleh bentuk kerajaan. Itu pertama. Worst case scenario, ratus juta ke bilion ke dia belanja pun, tuan-tuan, dia hanya boleh beli ahli parlimen. Saudara, dia hanya boleh beli ahli parlimen. Kalau dia boleh beli ahli parlimen, apa yang dia boleh buat? Ini kita kena tahu. Dalam sidang Dewan Undangan dan Dewan Rakyat yang akan datang, mereka boleh minta ahli parlimen yang dibeli ini untuk buat undi tak percaya. Okay. Ahli parlimen ni, tuan-tuan, memang betul ketika berlakunya undi tidak percaya atau undi percaya,
mereka bebas. Itu sebab ada kawan-kawan yang dia latar belakang akademik, profesor dan sebagainya. Dia kata tak salah dari sudut undang-undang, ianya adalah satu tindakan demokratik. Betul, memang tidak nafikan, memang tak salah. Kalau kalau berlaku undi tak percaya, kalau ada orang nak undi tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, boleh, tak salah. Cumanya tuan-tuan, kenapa Daim nak belanja beratus juta semata-mata untuk jatuhkan Anwar, tapi tak boleh nak nanti orang yang dipercayai untuk diangkat jadi Perdana Menteri? Saya nak beritahu ada dua sebab kenapa tak boleh. Sebab pertama, mereka tak boleh lantik seorang Perdana Menteri baru ialah kalau berjaya langkah Dubai dengan langkah Sumbang, langkah Binawe dia orang ni, tuan-tuan, dia ada cukup 112 orang. Bila dia cukup 112 orang, dia nak lantik seorang Perdana Menteri baru. Tak kira lah, dia gambarkan macam-macam. Ada yang kata Sarawak lah, tapi Datuk Seri Fadilah semalam dah nafikan dan dia kata ini semua kerja drama ni. Datuk Seri Fadilah dah kata ini semua cerita drama. Kita tak ada masa nak layan drama ni, kita nak tumpukan pandian jaga rakyat. Kalaupun ada lebih 112 tuan-tuan, saudara, nak angkat seorang Perdana Menteri mestilah dengan kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu sebab tuan-tuan, jangan bazir masa. Lebih baik kita malam ni kita tumpu pandian nak buat majlis selamat ke sempena tahun baru ke apa benda, buat. Doakan saya sekali. Malam ni saya kena 51 tahun Datuk. Cuma nak angkat Perdana Menteri mestilah dengan kuasa yang di-Pertuan Agong. Ketika berucap merasmikan sidang Dewan Rakyat ke bawah dunia tuanku yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah sudah menyatakan di bawah pentadbiran beta ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir, Muhyiddin, Dr. Sri Ismail Sabri dan Datuk Seri Anwar. Dan tuanku kata beta berharap inilah Perdana Menteri yang terakhir di zaman pentadbiran beta. Maknanya dia mengharapkan supaya tidak ada lagi pertukaran. Tuan-tuan, ini tuanku announce dan dah diwawankan seluruh dunia, tuan-tuan. Bukan seluruh negara, seluruh dunia tahu pemberian tuanku. Apatah lagi tuanku yang bakal masuk ni memang cukup menyempah dengan Mahathir, dengan apa ni biasa. Jadi tak mungkin benda ni berlaku. Saudara, cuba tuan-tuan bayangkan, dia boleh beli ahli parlimen, tapi kalau dia tahu last kali tuanku takkan izinkan benda ni berlaku, buat apa dia nak beli ahli parlimen ni? Kita fikir guna otak kita yang waras. Dia nak beli Agong. Berapa banyak? 500 juta. Ingat apa? Agong kita ni pekat badak ke? Boleh ubah pendirian, sanggup berhadapan dengan risiko dicemooh rakyat. Tuan-tuan, dulu ketika tuanku terpaksa mengambil keputusan mendaruratkan negara, macam-macam kritikan yang terpaksa baginda tuanku hadapi. Hari ini kita dah tenang, kerajaan stabil lebih 2/3. Takkan tuanku nak mengubah ayat dia, nak menukar ayat dia yang sebelum ni baginda mengatakan bahawa baginda tidak mahu lagi melihat ada perubahan kerajaan dalam pentadbiran baginda. Tiba-tiba hari ini baginda nak tukar prinsip tersebut, ketetapan tersebut. Orang akan beranggapan macam-macam, tuan-tuan. Lebih lagi melibatkan Daim dan trader ni, ini cukup membahayakan. Bukan setakat boleh membahayakan ke bawah duit tuanku, tetapi boleh menyebabkan rakyat yang tak serik 18 bulan di bawah zaman kegelapan dominasi ini memandang hina kepada institusi dia. Dan saya nak beritahu ke bawah duit tuanku ni, tuan-tuan, dia nak buat apa pun, baginda sentiasa
merujuk kepada Majlis Raja-Raja, dan saya yakin Majlis Raja-Raja hari ini sudah cukup selesa dengan kestabilan yang ada pada negara kita. Kita punya foreign direct investment dah mula masuk, kan? Hubungan diplomatik kita dah mula bagus, kan? Kita dah mula ada banyak investor masuk, buka kilang bursa saham Kuala Lumpur semakin mengumpul, kan? Dan insyaAllah nilai ringgit yang sebelum ini menjunam akibat daripada Amerika menaikkan interest rate kepada 5.5%, kan? Menyebabkan ramai orang melabur di Amerika, simpan duit di Amerika. Tetapi disebabkan kemasukan foreign direct investment, pelaburan langsung asing ini, ianya sedikit sebanyak menumpukan sedikit demi sedikit, walaupun slow, kita tak boleh ambil tindakan drastik. Daripada 3% hari ini kita punya OPR, kita nak naikkan sampai 5.5%. Ini akan menyebabkan rakyat sengsara. Itu sebab kerajaan tak berapa timbang sangat. Kerajaan boleh buat keputusan naikkan OPR kita 5.5%. Pelabur-pelabur akan lari simpan duit dalam negara kita, kita akan pukul. Tetapi kesannya rakyat yang pinjam duit dengan loan pribadi, loan rumah, semua akan tersepit kerana ansuran bulanan akan melambung tinggi tuan-tuan disebabkan kenaikan OPR. Jadi tuan-tuan, kalau Daim sendiri tahu bahawa kalau dia belanjakan duit untuk beli wakil rakyat, tapi last kali, kan, nak jumpa tuanku kat Dubai pun tak dapat, kan, apatah lagi, nak buat tuanku mengubah kata-katanya, bertindak bertentangan dengan ayat-ayat beliau sebelum ini yang mahukan tidak ada perubahan kerajaan, yang boleh menyebabkan orang mempunyai persepsi yang negatif terhadap kebawaan tuanku, dan boleh menyebabkan institusi diraja ditolak. Saya rasa Daim pun takkan bazir masa dan bazir duit dia untuk membayar MP ni. Setakat buat kacau tu boleh tuan-tuan, tapi nak tukar kerajaan tak boleh. Lagi satu saya nak beritahu kepada yang bengap-bengap tak faham bahasa, saya nak beritahu duit mereka memang boleh jatuhkan kerajaan. Itu kita tak nafikan. Tetapi bila kerajaan jatuh, nak melantik orang dia supaya dia tak ke mahkamah, supaya penawang ke atas dia tak berlaku. Ianya bukan hanya memerlukan kuasa ke bawah duit tuanku. Saya nak beritahu setiap ahli Parlimen Barisan Nasional tidak boleh memberikan SD kepada mana-mana ahli Parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Yang ini ramai tak tahu, atau lupa, atau buat-buat lupa. Kerana sebelum ahli Parlimen Barisan Nasional menjadi calon, mereka telah menandatangani 3 perjanjian, kan? Dan dalam 3 perjanjian ini ada 2 perkara penting yang tuan-tuan perlu tahu. Pertama, mereka telah menyerahkan kuasa kepada ketua parti. Siapa ketua parti dia? Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional. Itu sebab Datuk Seri Ahmad Zahid ini sentiasa dibantai oleh geng-geng pengkhianat yang pro Perikatan Nasional. Sebab dia tidak mahu melepaskan jawatan pengurusi Barisan Nasional. Kenapa penting pengurusi Barisan Nasional ini? Kerana semua ahli Parlimen Barisan Nasional sebelum bertanding telah menandatangani 3 perjanji yang memberikan kuasa. Pertama, kuasa apa? Berunding dan membuat keputusan dengan parti mana PN mahu bergabung untuk membentuk kerajaan. Kedua, berunding dan membuat keputusan siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebab diorang nak jatuhkan Presiden UMNO. Kerana kalau dapat jatuhkan Presiden UMNO, dia fikir orang lain boleh ganti dan orang lain boleh tarik PN menyokong. Walaupun 29 orang tak sokong, tapi 1 orang je pengurusi PN ini, kan,
sokong Muhyiddin contohnya, atau sokong Syamuddin contohnya jadi Perdana Menteri, maka 30 ahli Parlimen PN itu secara en bloc dikira menyokong Perdana Menteri tersebut. Jadi saya nak beritahu, kalaupun dia berjaya jatuhkan kerajaan, nauzubillah min zalik, no way, sebab mereka hanya ada satu per 3. Mereka tak ada separuh, dekat dengan separuh pun tak ada. Jadi kalau dapat 15 orang, dia pun tak boleh jadi apa, tuan-tuan. Dan CPS telah menyatakan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak mungkin dapat CPS. Begitu juga GRS juga telah menyatakan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Terbaik sahabat-sahabat semua. Kenyataan yang baik ya, pencerahan daripada Lokman Adam sahabat-sahabat semua berkaitan dengan isu kononnya ada satu lagi langkah Dubai yang dikatakan mahu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hari ini, dan kononnya ya hari ini malam untuk menyambut ya kerajaan baharu itu. Tapi sahabat semua, jelas dan nyata bahwa semua itu hanyalah satu persepsi, harapan palsu yang dibuat oleh geng-geng kaki fitnah, geng-geng kaki tepuk atap, dan kenyataannya adalah perkara itu tidak akan berlaku. Jadi sahabat semua, terima kasih mendengar pencerahan daripada Lokman Adam, dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.